Tak malu, bagus. Ya. Okey. Okey, saya tambah pasal liwat tadi Ya. Saya nak cerita sikit pasal liwat. Macam saya kata tadi, bidang saya adalah undang-undang. Siap. Dia bercerita soal liwat ni, dia tak pernah baca pun judgement tentang liwat. Hari ini saya bawa yang bercerita, yang menyebut tentang liwat, tak pernah pun baca keputusan dan apa yang hakim sebut tentang liwat dan tengok bukti-bukti. Tetapi berani bercakap menuduh orang suci, orang yang orang kata suci itu dari sebagai liwat. Sedangkan kalau ikut Islam, anda menuduh kena sebatan tau. Betul. Okey, dia ada dua liwat. Liwat satu, liwat dua. Liwat satu, liwat dua. Kita cerita liwat satu dan saya tak cerita panjang, saya cerita bagi umum je. Dalam liwat satu, dia dikatakan dilakukan bersama Azizan, driver Wan Azizah pada waktu itu, di Villa Trivoli. Nama villa itu Villa Trivoli, adik dia nak cerita adik-adik sekalian Villa Trivoli. Ini jangan tak tahu. Ingat nama ni, Azizan Villa Trivoli. Sewaktu pertuduhan dikatakan, sebab kalau kita nak buat satu pertuduhan tu kena tepat. Dia mesti siapa yang melakukan, maksudnya ada yang tertuduh, section berapa, di mana, pukul berapa dan bila. Dia mesti spesifik. Kita tak boleh kata Iswardi melakukan kesalahan mencuri pada tahun lepas di Sarawak. Tak boleh macam tu. Sarawak ke di mana? Di alamat mana? Kalau mencuri bila? Jadi kisah Villa Trivoli ni tuan-tuan, bila pendakwa rakyat sebut satu tarikh, masuk mahkamah, tiba-tiba sebut, tarikh ni villa ni tak siap sebab masa tu villa tengah renovate. Lepas tu tukar tarikh. Oh, bukan tarikh, tukar tarikh lain. Oh, lepas tu tukar tarikh lain. Lepas tu tukar tarikh lain. Akhirnya tetap pada tarikh tu. Itu yang pertama. Pertama, tarikh bertukar. Tak kalah orang kena liwat, dia tak tahu tarikh bila. Sebab ni bukan berlaku setahun, 2 tahun, 5 tahun. Dia baru sekejap berlaku. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, kita nak cerita, dia dipaksa ke dia rela? Itu soalan dia. Dia dipaksa ke dia rela? So dalam pertuduhan, Azizan dia malu kata. Dia tak nak kata bahawa dia rela. So dia kata dia dipaksa. Kalau dipaksa, dia bawa section C, 377C besar. Kalau rela, B, suka sama suka. Kalau rela, dua-dua kena hukum. Betul. So Azizan kata, saya bukan rela, saya dipaksa. Tapi pendakwa raya charge bawah B, bukan bawah C. Tapi dia tak hukum Azizan. Dia hukum Anwar Ibrahim. So dia kata, kenapa tak letak bawah C? Sebab C ni tuan-tuan susah nak bukti. Sebab C adalah rogol, macam rogol lah. Kena bukti ada keganasan, kena bukti. Dia susah. C ni susah. Susah nak buktikan. Kena ada penetration, kena check, kena bawa doktor dan sebagainya. Zaman tu tak ada lagi jumpa doktor. So akhirnya dia bawa tilam tuan-tuan. Usunglah tilam. Tak jumpa apa kat tilam tu. So pada liwat pertama tahun 2004, Mahkamah Persekutuan mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah di atas tuduhan liwat satu. Betul. Saya ulang tuduhan liwat satu, Mahkamah Persekutuan mendapati Anwar Ibrahim tidak bersalah. Baik. Habis. Kenapa nak tuduh liwat Iswardi? Kenapa Mahathir tuduhkan liwat pada Anwar Ibrahim? Sebab dia tak jumpa kes lain. Kes rasuah. Tak ada salah guna kuasa. Tak ada. Baik. Dia kena 6 tahun salah guna kuasa. Tuan-tuan tahu salah guna kuasa apa? Pada masa itu Umi Hafizah kena tahan oleh polis. Umi Hafizah ni adalah kakak ke adik kepada Azmin Ali, pegawai dia. So masa kena tahan disebabkan menyebarkan palsu yang pasal 50 dalil tu, dia bagi tahu polis, ketua polis, bukan ketua polis lah, polis, ketua polis Kuala Lumpur masa tu, atau Bukit Aman. Jangan kasar sangat, gertak-gertak saja tak apa. Perkataan digunakan oleh Anwar gertak-gertak saja. Kerana guna perkataan gertak-gertak itu, dia kena 6 tahun. Dia rasuah ke tuan-tuan? Dia salah guna kuasa ke tuan-tuan? Dia sebar duit rakyat ke tuan-tuan? Dia sakau duit rakyat ke tuan-tuan? Tak ada. Gertak-gertak saja dia kena 6 tahun. Baik, liwat 2. Saya ringkaskan juga. Liwat 2 ni lagi lawak tuan-tuan. Tuan-tuan, majoriti kita kat sini lelaki. Minta maaf saya nak sebut, tapi saya tak minta maaf. Majoriti insyaAllah ada air mani. Dan majoriti tahu air mani punya elemen tu macam mana. Terutama yang kat bawah tu, elemen air mani tu macam mana. Dia didakwa, dia kena liwat hari Rabu. Hari Selasa. Kena liwat hari Selasa.
Dan dia pun kata dia kena paksa tau. Dia bukan rela, dia kena paksa. Dia kena lewat hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, hari Rabu, minta maaf. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 4 hari. Dia kata dia jumpa doktor hari Sabtu. Okay, saya ulang balik. Dia kena lewat hari Rabu. Hari Khamis, dia jumpa Anwar Ibrahim tau. Saiful ni. Dia hari Khamis, dia pergi jumpa lagi Anwar Ibrahim. Orang yang meliwat dia ni. Dia masih lagi jumpa Anwar Ibrahim dekat rumah, ada satu villa masa meeting. Dia masih menemani Anwar Ibrahim. Padahal dia kata dia kena lewat hari Rabu secara paksa. Tuan-tuan, logik lah. Kalau kau kena rogol, takkan kau jumpa perogol kau sekali lagi buat muka lama. Okay. Kemudian, kenapa 4 hari ni sangat penting? Saya nak tanya tuan-tuan yang lelaki, yang perempuan tak payah jawab. Selikat mana air mani kau? Ni kuat kasar punya cerita ni. Selikat mana air mani kau? 5 minit air mani saya lah. Kenapa perkara ni penting? Dia kata, saya simpan air mani dalam buntut saya 4 hari. Tak meleleh-leleh, tuan-tuan. 4 hari. Kenapa 4 hari? Hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Mendiang kapal Sing tanya dia, adakah kamu seorang Muslim yang baik? Saya seorang Muslim yang baik. Baik. Kamu pergi sembahyang Jumaat ke tidak? Saya tak pergi sembahyang Jumaat. Kenapa? Kapal Sing yang bukan Islam tu boleh tanya sembahyang Jumaat. Kenapa? Sebab kalau dia pergi sembahyang Jumaat, dia mandi. Kalau dia mandi, dia kena bersihkan diri dia. Baik. Bukti yang paling kukuh. Bila doktor buat skop, dia masukkan kamera dalam buntut dia. Masukkan kamera. Masa dia masukkan kamera, dia tanya, kapal Sing tanya pada doktor tu, masa kamu masuk tu, gelap ke cerah? Gelap ke cerah? Ni baca, saya ada full judgement. Liwat 2 dan liwat 1. Saya ada full judgement. Termasuk perbicaraan dia. Dia tanya, gelap ke cerah? Doktor tu kata, cerah. Kenapa cerah, tuan-tuan? Biologi. Kalau kita makan sekarang, 3 hari tahi tu akan terbina dalam usus kita. Kalau masuk kamera, nampak tahi-tahi tu, tuan-tuan. Ni saya bahasa kotor je ni. Nampak tahi-tahi tu. So, dia akan jadi gelap. Kenapa dia tanya cerah? Maksudnya dalam tempoh 3 hari dia pergi berak. Kalau dia berak, dia basuh ke tidak? Dia berak, dia basuh ke tidak? Aku tanya soalan ni. Cerah, tuan-tuan. Dia disebut dalam mahkamah. Cerah. Dia berak, dia basuh. Kat mana datangnya DNA tu kalau dia basuh? Dan satu pakar daripada overseas dibawa dia oleh pihak pembela. Dan pakar itu kata air mani DNA hanya boleh diambil dalam tempoh 78 jam. Lepas tu dah tak boleh dah. Dia dia ada degradation dia. Dia ada kelupusan dia. Tetapi mahkamah tak nak ambil ni semua. Sebab apa? Sebab nak memastikan Anwar kena masuk jail. Saya baca judgement. Disebabkan oleh semua judgement inilah, maka pengampunan diraja ambil kira. Ini bukan Agong yang ampunkan. Agong ada kuasa ampunkan. Tetapi Agong akan merujuk kepada peguam-peguam, termasuk peguam negara. Berdasarkan kepada semua judgement. Dan itu merupakan mahkamah tertinggi. Selepas atas mahkamah persekutuan. Dan mahkamah tertinggi di pengampunan diraja mendapati bahawa tidak bersalah. Itu semua adalah menolak keputusan Mahkamah Persekutuan dan mengampunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim secara penuh. Ini bukan pengampunan sebab kesian, sebab kes-kes seperti ini, tuan-tuan. Baik. Kes-kes. Okey, ada soalan. Kenapa tak persoalkan keputusan dia? Kita persoalkan. Dan telah diterima oleh mahkamah dan sewaktu yang di-Pertuan Agong meneliti bersama dengan yang menasihati Agong ni selain peguam negara, Chief Justice tau, Ketua Hakim Negara yang baru. Cuba tuan-tuan cek apa jadi pada hakim-hakim pada zaman Najib tu. Kita nak cerita campur tangan politik di dalam badan kehakiman, zaman Mahathir dulu dah buat. Tak percaya, bacalah catatan Tun Saleh Abbas dan juga peguam Hamid, saya tengok Hamid apa nama dia? Dia satu peguam Hamid ni, bagaimana campur tangan pihak politik di dalam badan kehakiman. And itulah reform yang kita nak buat. Supaya tidak berlaku campur tangan pihak eksekutif terhadap. So tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan sekarang ni. Percaya ke lagi hal liwat tu?
Timbalan Perdana Menteri mengarahkan yang pertama, pengarah BPR ketika itu Datuk Syafiee untuk menutup kes yang berkenaan pertuduhan ataupun dakwaan rasuah yang dilakukan oleh Setiausaha Suria Kanan beliau Azmin Ali yang hari ini bersama Perikatan Nasional. Dan empat yang lain ialah kononnya beliau telah menggunakan kuasa beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk mengarahkan Amir Yunus dan Said tu, bahagian siasatan jenayah dan juga cawangan khas, untuk memaksa dan menekan dua saksi yang ditahan oleh pihak polis berkaitan dengan laporan polis yang beliau sendiri buat berkaitan dengan buku bertajuk 50 dalil kenapa Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Ini pertama kali dalam sejarah negara seseorang dihadapkan atas tuduhan menyalahguna kuasa tanpa melibatkan sesen pun imbalan ataupun imbuhan. Kerana kes ini ialah kes yang melibatkan konspirasi politik yang luar biasa. Dan kes ini didengar oleh seorang hakim yang tidak pernah mendengar mana-mana kes jenayah. Mendiang Augustine Paul. You can Google that all up. I was in both cases. Kes yang melibatkan tuduhan di bawah ordinan darurat dan kes yang melibatkan di bawah Seksyen 377D Kanun Keseksaan. Kalau saya nak jelaskan kepada you, malam ni tak selesai. You better Google it up. Dalam kes yang melibatkan salah guna kuasa ini, beliau didapati bersalah walaupun kesemua bukti-bukti menunjukkan sebaliknya. Begitu juga kes yang melibatkan pertuduhan liwat, juga didapati bersalah sedangkan beban pembuktian tidak dapat dibuktikan secara jelas dan tuntas dalam perbicaraan. Dalam kes yang melibatkan liwat, kes tersebut akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan bahawa bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya tidak mempunyai asas yang kukuh bagi membolehkan beliau didapati bersalah dan dipenjarakan. Walaupun beliau dah dipenjarakan, kita juga kena ingat, ini pertama kali dalam sejarah perundangan Malaysia seseorang tidak dibenarkan ikat jamin sehingga habis semua kes perbicaraan. Orang lain semua boleh ikat jamin. Orang bunuh orang pun yang sepatutnya tak boleh ikat jamin, boleh ikat jamin. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dibenarkan ikat jamin. Bagi kita ialah untuk memastikan beliau tidak dapat menyediakan pembelaan yang sewajarnya terhadap tuduhan terhadap beliau. Ni dengar Masya Allah. awak semua sunyi. Ada malaikat yang buat. Oh, okey. Saya terima kasih bang atas Jadi terima saudara kasih atas adik, saya anggap saya nak anggap sebagai adik ni. terima kasih atas penjelasan abang tu. Masya Allah. Kau dengar macam tu, John? Nampak tak? Ada seorang pengarah macam mana kita nak padamkan pandangan dan persepsi rakyat Malaysia bahawa dia ni suka jantan. Itu diarahkan dan diplot. Nah, abang kata Anwar ni straight, dia pun suka perempuan. Hati-hati. Hati-hati. Lagi orang tu tak maaf, tidak dimaafkan. Hati-hati ya. Dosa dengan orang, hati-hati. Dengan berapa ramai kita mengumpat, dengan berapa ramai orang kita tabung fitnah dekat dia, berapa ramai kita buka aib satu-satu orang. Tu semua tu, nampak tak dosa-dosa dengan orang. Hati-hati. Hati-hati. Allah takkan maafkan sehinggalah Tuhan yang dikutuk itu memaafkan. Dosa dengan Allah, bertaubat sekelip mata dengan taubat nasuha, Allah ampunkan. Tapi kalau dosa dengan orang, lagi orang tu tak ampun, Allah tidak akan ampunkan. Maksudnya nanti di masa kena pergi tanya orang tu, Ustaz, kena pergi minta dengan orang tu.